Eh. Ni macam random lah. Tapi pernah tak korang hidup serumah dengan housemate korang? Disebabkan channel aku ni ada kanak-kanak yang still lagi tengok YouTube for Kids. Korang buat apa kat sini? Jadi aku kena terang sikit lah apa itu housemate. House ni maksudnya rumah. Mate ni member. So kalau gabung jadi rumah member. Tak, member rumah. Yap, dalam arti kata lain, member yang duduk serumah dengan kita. So, cerita housemate aku ni mungkin tak seindah yang korang bayangkan. Dia macam agak gelap gitu. Tapi demi PG-13, aku akan tapis sikit-sikit. Macam ni cerita dia. Masa zaman aku belajar kat universiti dulu, aku ni seorang yang aku boleh katakan dengan bangganya yang aku ni agak sedikit aktif dalam aktiviti college. Yup. So in another words, aku duduk kat dalam college universiti, bukan dekat college luar. So aku ni function lah dalam college aku. Yay. Universiti aku ni setiap sem diorang akan tukar-tukar pelajar yang ada kat dalam rumah. So jujurlah aku cakap, aku malas nak rapat dengan housemate aku. Sebab aku tahu hubungan kita orang ni akan kekal satu sem je. Atau sebenarnya aku memang introvert pun. Tapi still lah, suasana rumah yang aku duduk tu tak berapa nak mesra housemate. Suasana dia tu macam tak nak bagi housemate ni lepak sesama diorang. Kau bayangkan bila kau masuk je dalam rumah tu, lantai simen tak ada alas, konkrit semata-mata. Lepas tu orang kat dalam rumah tu pula pakai kasut nak pergi mana-mana. Dan diorang hanya buka kasut bila diorang nak masuk bilik je. Kipas kat ruang tamu tu pula rosak. So memang tak mesra housemate langsung lah. Tambahan pula ahli rumah tu dipilih secara random. Kalau nasib kau baik, kau boleh duduk dengan member satu kelas dengan kau. Tapi kalau nasib kau tak baik, entah dengan siapa lah yang kau duduk. Dan mostly yang jadi housemate aku, orang yang aku tak kenal. So memang kebarangkalian kalau nak tegur housemate tu, setakat angkat-angkat kepala macam tu je lah. Okay, so aku nak cerita, sepanjang aku duduk dekat college tu, macam-macam jenis housemate yang aku jumpa. Ada yang pengotor, ada yang pembersih, ada yang bila musim durian, beli durian tapi tak offer dekat aku. Patut ke buat macam tu? Dah lah aku student masa tu, dengan tak ada duitnya, bukan nak pelawa 2-3 ulas. Dan walaupun college aku ni antara college yang melarang student untuk masak kat dalam rumah tu, ada antara housemate aku yang hiraukan peraturan tu. Dia ni antara housemate yang aku rapat gak lah. Dia tak adalah satu course, tapi dia satu fakulti. Aku ingat lagi dulu, masa tu aku baru balik dari kelas dan perut aku masa tu lapar gila. Dan sebelum aku nak masuk rumah tu, aku ada bau satu masakan yang bau dia tu macam kita tahu masakan tu sedap. Sebab dia bukan bau kemenyan. Masa tu aku dah boleh teka dah. Ni mesti budak ni yang masak ni. Dan aku masuk je rumah, aku pun cakap, "Oi, sedap bau. Masak apa?" Lepas tu housemate aku tu dia macam malu-malu sikit lah dengan aku. Malu apa bosku? And then aku pergi jenguk dia, aku tengok apa yang dia tengah masak. Masa aku tengah angkat penutup periuk dia tu, segala wap-wap air masakan dia tu singgah dekat muka aku. Macam mandi sauna. Lepas tu tiba-tiba housemate aku tu macam jerit kat aku. Dia cakap, jangan, ini sup Aku masa tu macam Okay, aku lupa nak bagi tahu yang housemate aku ni non-Muslim. Actually lantaklah dia nak masak apa pun, perut dia kan. Tapi masa tu aku rasa serius lah aku cakap bau ni sedap. Aku pun balik bilik, terus sampah sejadah, minta ampun sebab cakap binatang tu sedap. Tak ada. Tapi rasa kelakar pula bila ingat balik. Okay, itu adalah contoh housemate yang bagi pengalaman kelakar kat aku. Tapi ada juga housemate yang bagi pengalaman yang tak kelakar langsung dekat aku. Okay, macam ni cerita dia. Dalam rumah yang aku duduk tu, ada 2 bilik mandi dan 1 tandas khas untuk jamban. Apabila kita diberi satu kemudahan atau fasiliti untuk digunakan oleh orang ramai, apa yang kita perlu buat murid-murid? Jaga kemudahan itu. Buat sesuka hati. Tapi apa yang housemate aku ni buat dekat jamban tu sangat-sangat aku tak boleh nak tolak ansur. Sebab setiap kali aku nak guna jamban tu, aku akan nampak kesan air kecil dia dekat sekeliling tempat duduk jamban tu. First time aku jumpa okey lagi. Aku jirus air dan aku buat tak tahu je lah. Tapi sampai satu hari ni aku dah tak tahan sangat dah. Nak kena pakai jamban time tu juga. So aku masuk tandas tu dan aku terus duduk dekat jamban tu tanpa tengok dulu tempat duduk tu bersih ke tak. Lepas tu barulah aku macam terfikir, Dan sejak peristiwa tu, aku buat keputusan untuk bagi first warning, amaran pertama dekat housemate aku tu. Seriously, aku tak tahu siapa yang buat. Dan takkanlah aku nak pergi tanya sorang-sorang housemate aku kat dalam rumah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya? Saya nak tahu air kecil kat jamban tu siapa punya. Nak sampel DNA sikit So aku buat satu keputusan untuk tampal nota dekat dinding tandas tu. Nota tu macam nak suruh dia basuh balik lah tempat duduk jamban yang dia duduk tu lepas guna. Dan lepas beberapa hari, aku masuk lagi tandas tu dan aku still nampak benda yang sama. Tapi kali ni lain sikit. Nota yang aku tampal dekat dinding tu hancur kena siram dengan air.
Apa aku tak tahu. Tak boleh belah betul lah. Aku nak marah tapi aku tak tahu siapa punya angkara. Ke Messi punya angkara. Angkara Messi. Jadi nak dijadikan cerita, suatu hari ni aku terserempak dengan empunya air kecil tu. Masa tu dia keluar tandas dan turn aku pula nak masuk tandas tu. Dan macam biasa aku nampak benda yang sama berulang-ulang kali. Lepas tu aku terus follow dia ke bilik dia. Aku terjah bilik dia. Okey, tak ada terjah. Pintu bilik dia terbuka masa tu. So aku cakap kat dia. Aku nasihat dia elok-elok. Masa aku tengah bagi ceramah tu, dia tak tengok aku pun sebenarnya. Dia tengok kat laptop dia. Aku tak sure lah dia dengar ke tak apa yang aku cakap. Tapi aku rasa dia tak dengar kot. Sebab beberapa hari lepas tu, aku still nampak benda yang sama terjadi. So penyudahnya aku kena hadap masalah ni sampai habis SEM. Sebab dia memang tak nak berubah. Hidup dia macam ditakdirkan untuk kencing berdiri. So aku tak boleh nak salahkan dia. Bila habis je SEM, ahli rumah kita orang akan dirombak macam biasa. Dan aku berdoa supaya aku tak serumah dengan dia lagi. Ataupun siapa-siapa je yang perangai sama macam dia. Korang tak ada ke terfikir yang kalau aku buat video ni, mungkin housemate aku yang lain akan tahu siapa orang yang aku maksudkan ni? Well, first, diorang tak tahu pun aku buat YouTube. And second, macam yang aku cakap tadi, aku dengan sesama housemate aku ni tak bertegur sangat pun. Most of the time kita orang just lepak dalam bilik kita orang masing-masing. Jadi mungkin kita orang pun tak ingat siapa housemate kita orang. Tapi ada je rumah lain yang housemate dia orang ngam. Tapi kena ada seorang yang macam banyak cakap lah untuk wujudkan perpaduan housemate tu. Apa-apa pun aku harap member tu dah berubah ke arah yang lebih baik lah. Dan kalau boleh jadilah housemate yang bertimbang rasa sikit. Kalau makan basuh pinggan, buang air flush, jangan tinggal. Okay? Jumpa lagi kat next video. Okay, bye.